والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman. Dengan kurnia kasih daripada Allah Jalla wa'ala, kita sambung majlis ta'lim ini. Rasanya kita sampai pada muka surat 25, bab yang ketiga, muka surat 25, iaitu kita masuk konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah, iaitu pada bahagian Muhammadur Rasulullah ini, apakah kita boleh mengambil pelajaran, boleh pamit kita mengambil pelajaran. Kata dia, ittiba', mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu konsekuensi daripada kalimah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun konsekuensi dari kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah seperti berikut. Ini mungkin pandangan penulis kita ini, apabila seorang itu menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kalau dia menyatakan itu, maka sepatutnya beberapa perkara di bawah ini ada pada diri dia. Satu, dia menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam keadaan wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni bukan kata kita percaya, kita ikut, kita imani, dan itu termasuk rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para rasul. Jadi beriman ni apa dia, ikhwan? Kita kata percaya kan, tapi kita belajar dalam lisanul Arab, dalam perkataan Arab, iman ni ialah perkara yang apabila kita tidak wujudkan dia, perasaan bersalah itu wujud, rasa tak selesa, rasa tak seronok, itu iman. Kita janji dengan orang, kita janji nak main 11.30. Ni driver problem, kau start problem, kemudian jalan problem. Kita janji, tiba-tiba kita tak menepati janji, jiwa kita tak senang, kita rasa khianat. Itu iman. Orang tu dia mengaku beriman, dia mengaku kebesaran Tuhan, tiba-tiba hati dia tu tak semayang, tak puasa, dia rasa tenang saja. Itu tidak ada iman. Maka iman ini bukan sekadar bermakna belief, percaya, tapi dia syuur, perasaan. Dia perasaan. Pasal itu Nabi menyata dalam hadis Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan mudghah, kan ada daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia rosak, rosak seluruhnya. Nabi menyatakan ala wahiya qalbun. Qalbun, orang kata wallahu ta'ala alam lah, kita ni orang Melayu, bukan kita lah, hampa ni semua orang Melayu dah biasa dengan bahasa qalbun tu, hati budi. Kalau dari segi nilai perkataan sajalah, tak ada apa-apa. Dia latifah, perasaannya halus yang berselindung di belakang jantung tu, perasaan latifah. Satu perasaan dia duduk di belakang jantung.
Jadi perasaan yang duduk belakang jantung tu lah, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia seronok. Kalau dia boleh buat baik, dia rasa seronok. Dia buat jahat, dia tak seronok. Perasaan dia tu tak syok. Yang tu orang panggil iman ada di situ. Pada itulah kita kena tasfiyah dia, kena tazkiyah dia, kena tarbiyah dia. Apa makna tasfiyah? Kita kena buat usaha membuang apa benda yang tak elok yang ada pada dia tu, kita kena buang. Kemudian kita kena tazkiyah. Dah kita buang, dia akan jadi kosong. Jangan biar benda lain masuk. Tazkiyahkan dia, bersihkan dia dengan benda yang bersih bagi masuk. Iman, akidah, tauhid. Tasfiyah, kita pemurnian, kita cuci dia. Apa yang kita nak buang syirik, khurafat, apa-apa yang berbentuk keyakinan yang jahat, nak buang. Nak tazkiyah dengan iman. Kemudian barulah kita tarbiyah dia. Kita dah masuk dah benda baik-baik, kita bimbing dia. Kita bimbing. Itulah yang dimaksudkan dengan iman. Dan nampaknya beriman kepada Allah Ta'ala ini menjadi satu benda, beriman dengan Rasul ini menjadi satu perasaan sampai Allah Ta'ala nilai hamba tu elok ke tak elok. Kalau kita tahu tentang ajaran Nabi, kita tak ikut ajaran Nabi, kita tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Seperti kata Syekh Nasaruddin Albani, terfikirkan hampa, Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad ini sebagai peringkat seorang Nabi, dan kemudian setelah dia menjadi Nabi, melalui syariat dialah Allah suruh di bawah dagu orang lelaki ni ada simpan 2-3 helai janggut. Terfikirkan hamba, adakah itu kecil, kata Syekh Nasaruddin Albani? Terfikirkan hamba. Orang kata janggut-janggut ni semua orang nama kata dia lelaki-lelaki yang sempurna, adalah janggut, kecuali dia pergi disotong kata mana ke, tak ada lah. Lelaki-lelaki yang sempurna tu adalah. Tapi terfikirkah kita syariat itu berlaku kepada Nabi Muhammad? Tak terfikir ke hamba, dia kata. Jadi bagaimana satu orang dia tahu benda tu ada pada diri Nabi, kemudian dia tenang saja biar tak ada pada diri dia. Kan kita baca riwayat Syekh Syekh Utsaimin, doktor bagi pilihan. Doktor kata, Tuan Syekh, kalau Tuan melalui kemoterapi kanser ni, segala bulu-bulu di badan, rambut ke, janggut ke akan hilang. Orang bawa dia keluar daripada 2 tanah haram ni sampai ke Amerika, dan dia nak tahu kesan dia makan ubat, dia kena kanser. Maka dia kata pada doktor, nanti saya, bila doktor tu keluar, dia banyak berdoa, berzikir. Doktor tu masuk balik, dia kata pada doktor, aku pilih mati. Namun aku malu menghadap Allah Ta'ala kalau bawah dagu aku tidak ada janggut. Apa aku nak jawab depan Tuhan? Dan akhirnya dia mati kerana dia tidak makan ubat-ubat kanser, kerana dia takut janggut dia jatuh selai-selai. Jiwa dia rasa bersalah kalau apa yang ada pada Nabi tak ada pada diri dia. Subhanallah, ikhwatul iman. Itulah maksud iman. Bukan berarak mak ulu dengan jaluk gemilang tak tentu hala. Tak ada. Tak ada. Hak tu orang putih kata nothing. Kalau orang putih nampak Melayu, dia kata nothing what. Faham tak? Apa dia ni? Nak kata orang kalau tak pergi ke sambutan maulud, apa yang dia rasa fras? Tak ada fras apa. Tapi bila kita belajar bab ni, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wajib kita beriman kepada Rasulullah. Kita beriman dia adalah utusan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nura
tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah memberikan rahmatnya kepada dua bahagian dan menjadikan cahaya untukmu. Dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ayat ni Allah katakan orang beriman itu ada dua tanggungjawab. Satu, beriman kepada Allah dan bertakwa. Kedua, beriman kepada Rasul dia. Mesti kita ikhwan, kita kena pujuk hati kita, kita kena bimbing hati kita sampai peringkat kalau ada daripada kalau ada daripada pada diri Nabi itu perkara-perkara yang dikaitkan dengan urusan agama, tiba-tiba tak ada pada diri kita, kita kena wujudkan rasa tak seronok. Kena wujudkan. Antum boleh bayang, kerana itu orang-orang dulu dia boleh menangis teresa-resa. Dia boleh menangis teresa-resa. Abdullah bin Umar dengan bapa dia Umar Al-Khattab. Orang datang pada Abdullah bin Umar, orang tanya, "Wahai Abdullah bin Umar, kami nak buat haji tamattu'. Kami nak masuk Mekah dengan umrah, kami nak buat haji tamattu', tapi Pak Hang tak bagi, Umar tak bagi." Umar kata, "Mana ada tamattu'? Haji ifrat saja." Umar marah orang buat tamattu'. Orang tanya kepada dia, "Abdullah bin Umar, macam mana ni?" Dia kata pada orang yang bertanya di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi ni, apa dia kata? Dia kata, "Kepada bapa aku kah risalah diturunkan, ataupun kepada Muhammad kah risalah diturunkan? Kepada pak aku kah risalah diturunkan? Kepada Nabi Muhammad kah risalah diturunkan?" Maka dia tanya pada orang itu, "Alaysa lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah?" Bukankah alaysa lakum, tidakkah kamu ini melihat pada Rasulullah itu uswatun hasanah? Dan Nabi membenarkan para sahabat melakukan dalam musim haji, masuk ke Mekah menunaikan umrah, dan kamu masih bertanya Umar tak bagi, sedangkan ada petunjuk daripada Nabi Muhammad. Siapa Umar berbandingkan Nabi? Tu pak dia tu. Kita kalau pak orang, kita beranilah kata lagu tu. Pak sendiri tak katalah. Tapi subhanallah, dia berani kata macam tu. Dia berani kata lagu tu. Imam Syafi'i dalam perkataan, dalam dia punya riwayat dia dicatatkan dalam semua kitab-kitab yang bercakap tentang manaqib Syafi'i dan usul fiqh, menyebut kalimah ini. Ibn Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in menyebut benda yang sama. Imam Syatibi menyebut benda yang sama dalam kitab dia Al-I'tisam. Orang tanya pada Imam Syafi'i, "Adakah kamu ini mengambil hadis sebagai hujah? Adakah kamu mengambil hadis sebagai hujah?" Soalan, rasanya soalan hari ni biasa lagu tu kan. Bahkan kalau orang ambil hadis sebagai hujah hari ni, orang buat terkejut. Habis orang tua-tua macam mana? Ambil hadis orang tua-tua pun macam mana? Orang tua-tua dengan hadis tu macam dua beradik. Kalau ambil orang tua-tua tak payah ambil hadis. Bukan orang tua-tua yang mengaji ni, orang tua-tua tak tahu lah mai ikut mana. Kan? Orang tua-tua mana kita pun tak tahu, orang duk pakai. Tengok jawapan Imam Syafi'i. Hak ni. Apa dia kata pada kawan yang tanya dia? Dia merasakan soalan itu tersangat berat. Dia kata, "Adakah kau nampak aku keluar daripada biara-biara Yahudi? Adakah kau nampak aku keluar daripada kanisah Nasara, rumah ibadat orang Kristian? Adakah kamu tengok pada pinggang aku ini ada tali zunar yang dipakai oleh padri-padri? Sehingga kan aku meriwayatkan daripada Nabi, tetapi aku tidak mengambilnya sebagai hujah." Inilah perangai terlaknat, perangai Yahudi dan Nasara. Meriwayatkan daripada Nabi mereka, tapi hidup tanpa bimbingan Nabi mereka. Antum boleh bayang.
Tapi kita hari ni kalau kita baca satu hadis, orang kata, macam orang duk kata tu lah, dia boleh ke? Iya ke? Iya ke? Iya ke? Saya tengok dalam apa rancangan tu, Sepahit Kurma ke? Apa nama rancangan tu? Saya kalau jumpa Ustazah tu, saya nak abang satu. Ustazah mengajilah hadis sikit, merepek tak tentu hala. Dia suruh orang puasa pada hari apa? Hari birthday. Nama dia puasa hajat. Kepala otak 2 ekor tu betul lah. Dia berani buh nama puasa hajat. Puasa hajat ni dia tahu ke ekor kepala mai kat mana? Itu kerja Hindu di Tok Kong. Kan Hindu, biasa tengok amat Hindu tak? Saya pun tak biasa tengok. Cuma tertengok. Hindu ni, pamik bila dia ada hajat, dia pilah dekat Tok Kong Hindu dia tu, dia puasa lah sampai hajat dia Tuhan bagi. Daripada 4 mazhab tu ada, buku mana nak cari ada puasa hajat ni? Semaya hajat tu at least pernah dengar lah kan. Tu pun kita duk berkelai riwayat dia macam mana. Ni mai puasa hajat. Dia kata kalau puasa hajat pada hari lahir tu, kerana kita lahir bersih, kita pun puasa hajat, kita lebih bersih. Totally dia cakap tu kepercayaan Hindu. Macam mana kurma nak manis lagu tu? Baiklah kurma tu. Orang makan kurma elok, sedap semua. Subhanallah ikhwatul iman. Dan insan bila dia boleh buat pelik daripada Nabi, dia seronok. Dia seronok. Dia rasa happy, dia rasa dia bijak. Bila dia buat sama dengan Nabi, dia rasa bodoh. Hang ni nampak macam tak berkembang kepala otak ni. Bila kita buat macam Nabi buat, dia rasa macam terkepung, macam katak duk bawah tempurung. Ini semua perasaan-perasaan zuyina lahumus syaitan. Syaitan yang datang menghias diri kita. Setan yang tipu kita. Inilah yang disebut oleh Ibnu Jauzi, Abdurrahman Ibnu Jauzi dalam buku dia Talbisul Iblis. Iaitu jerat-jerat yang dipasang oleh iblis kepada si pelaku ibadat. Bukan pada si pelaku maksiat, si pelaku ibadat. Dia jerat kita dengan perasaan-perasaan yang sangat dahsyat ni. Istihsan. Pasal tu kita bacalah Al-Um yang agak dicetak baru ni, ada 10 jilid. Baru tu kita boleh tengok bab yang Imam Syafi'i buka, bab ibtalul istihsan. Aku membatalkan pandangan istihsan. Apa dia? Kalau orang tu beranggapan benda ni baik, apa salahnya buat, tapi tak mau tengok pada dalil, Asy-Syafi'i kata terbatal perasaan dia itu. Tak boleh, dia mesti rujuk kepada dalil. Inilah salah satu makna kita belajar pada pagi ini, itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini ikhwan, ada perkara yang mesti kita lihat dengan mata hati. Allah menyatakan yu'tikum kiflain min rahmati. Allah akan bagi 2 bahagian daripada rahmat dia kepada orang yang beriman dengan Nabi. Rahmat di dunia, rahmat di hari akhirat. Tetapi Allah menjanjikan yu'tikum kiflaini min rahmatihi, orang yang beriman dengan Nabi aku bagi rahmat. Dalam perkataan mukhalafah, perkataan yang berlawanan dengan kalimah ini, orang yang tidak ikut Nabi, hati ibadat dia tidak ada rahmat. Tidak ada rahmat. Dia zikirlah. Antum bayang takkanlah orang seperti Abdullah bin Mas'ud tengok orang duk zikir kuat-kuat subhanallah subhanallah, dia ambil kain serban dia halau. Dia buat macam kita jumpa nyamuk tu kan, dia buat dengan kain serban dia. Kalaulah zikir seperti itu mendatangkan rahmat, takkanlah anak didik Nabi tak tahu. Dia halau. Dia kata apa? Wailakum ya ummat Muhammad. Celaka betul hampa ni semua, umat Muhammad. Begitu cepat hampa sesat meninggalkan sunnah Nabi. Sedangkan depa zikir. Bukan depa duk menyanyi dandut pagi-pagi itu, berzikir. Dia masih kata wailakum ya ummat Muhammad. Celaka betul hampa umat Muhammad. Kenapa? Kerana tidak ada rahmat. Kita bangkit pagi, kita pergi sembahyang subuh,
Tapi jangan habaq ke orang lah, ni kita sajalah kan, ni rahsia kita. Kita zikir subhanallah, subhanallah. Zikir itu rahmat. Tetapi rahmat zikir itu terberhenti kalau kita tak ikut cara Nabi. Kita zikir kuat-kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah tak akan dapat bagi rahmat, kerana jalan kita pakai itu talbis, perangkap syaitan. Subhanallah ikhwatul iman. Yang kedua, bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang kita kena tahu? Ta'atuhu fima amara, iaitu mentaati apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Mesti mau ada taat. Orang Melayu panggil ikut, panggil taat. Taat dalam bahasa Arab bermakna melaksanakan apa yang diperintah tanpa ada prasangka. Dia tak ada ingat dia ni suruh aku buat apa ni. Jadi kita orang suruh kita buat macam-macam kan, kita duk ingat macam-macam. Time nak balik kerja pukul 5 baru mesyuarat. Oh, kita kata dia ni buat perangai dah. Dia suruh aku mesyuarat pukul 5, pukul berapa nak habis ni. Dia pukul 12 dia main. Lah ni 12.30, pukul berapa dia nak berhenti pula ni. Duk ingat dah. Kita bila kata taat dalam bahasa Arab bermakna dalam hati kita ni laisa fihi syak. Tak ada isyak, tak ada sakwa sangka, tak ada. Itu ta'atahu fima amara. Yang dia amar kepada kita, dia perintah kepada kita, kita kena buat. Antum tengok kita bangkit pagi, terus ada orang bangkit pagi lapak ayak, buka peti sejuk, langgah ayak, gedug langgah ayak, lega dia kata. Tidur dahaga pasal apa tak tahu. Dah tidur mana orang minum ayak tengah tidur lapak ayak bangkit. Kalau tengah tidur minum ayak, oh dahsyat. Ulama hadis kata, sesiapa yang bangkit pagi-pagi terus minum ayak, itulah perkara dosa yang pertama dia buat. Bangkit pagi minum ayak. Kalau bangkit pagi minum rokok berdosa, makan isap rokok berdosa, tak apa juga. Bangkit pagi terus cari ayak minum, itulah perkara dosa pertama dia buat. Saya bila tengok Syekh sebut lagu tu, saya kata, apa Syekh ni duk merepek, merepek apalah boy. Pokoknya bukan merepek. Dia kata betul, Nabi kata istaiqadha minan naum, siapa yang bangkit daripada tidur, faqul alhamdulillah. Dia kena sebut dulu alhamdulillah, bukan minum ayak. Ya, dia kena sebut alhamdulillah. Sesiapa yang buat kerja lepas tu tanpa saya kata kat Syekh, alhamdulillah bangkit, alhamdulillah kita sebut lepas kita istaiqadha minan naum, kita jaga daripada tidur. Ya, dia kata fal ujub, benda tu wajib, dia kata, bukan sunat sebut alhamdulillah ni. Seperti mana dia kata, sebagaimana dia kata kita makan, bila kita makan, kita kena makan dengan bismillah, kita kena makan dengan tangan kanan. Ini wajib, dia kata. Ini bukan adab-adab makan yang sunat. Nabi SAW menyamakan orang makan dengan tangan kiri seperti orang makan dengan tangan kiri seperti makannya syaitan. Nabi kata kalau nak tengok syaitan makan tangan kiri. Dan Nabi berdoa, ya Allah, kau lumpuhkanlah tangan orang yang makan dengan kiri. Dan doa Nabi mujarab, kawan tu seumur hidup tak boleh angkat tangan kanan. Ini hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Satu orang ikhwatul iman, dia kena buat apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi perintah dia kena buat. Adapun bab yang Nabi terpulang kepada dia, idza syi'ta, hang nak buat macam mana hang buat, atas kita lah nak buat macam mana. Tapi benda yang Nabi suruh, kita kena buat macam Nabi, tinggalkan. Lepas itu dikatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, kama, seperti, exactly kau tengok aku solat. Kau ambil haji, khudhu anni manasikakum, khudhu anni, ambillah cara buat haji tu daripada aku. Maka tak boleh ambil daripada orang. Kalau Nabi turun pergi Mekah tak baca Yasin, jangan baca Yasin. Nabi turun pergi Mekah tak azan, jangan azan. Walaupun azan tu baik, jangan. Pasal apa? Nabi kata khudhu anni, ambil daripada aku.
Banyak kita tengok ambil daripada Nabi, tak ada benda-benda ni semua. Kumpul ramai-ramai baca Yasin, minta selamat, tak ada. Tak ada. Letakkan benda kecil tak boleh buat. Kita kata kita beriman dengan Nabi. Kita beriman dengan Nabi. Dia adalah insan suri teladan. Tiba-tiba yang dia tinggal pada kita tu kita mencari helah. Maka kita bukanlah orang yang baik di dalam beriman kepada Rasulullah ini. Ikhwatul iman, Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalika fawzul azim. Allah kata, itulah batasan-batasan Allah, itulah hukum-hukum Allah. Allah telah tetapkan hukum dia macam ni. Macam mana? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan memasukkannya ke dalam syurga, ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangannya sangat agung. Dia punya perhitungan dia macam tu. Wa tilka hududullah, itulah keputusan yang telah Allah buat, itulah batas hukum Allah. Jangan langgar batas ni. May yuti'illah, tengok dia guna man. Man ni orang mengaji nahwu nama dia nakirah. Dia tak guna ma'rifah, nakirah. Siapa-siapa sahaja daripada orang Islam ini, siapa-siapa sahaja. Yuti'illah, sentiasa mentaati Allah. Dia guna fi'il mudhari', sentiasa mentaati Allah. Bukan hari ni taat, besok buat. Tidak, sentiasa mentaati Allah. Menunjukkan jadi apa pada dia pun, jatuh, rebah, orang kutuk, orang maki, orang hamun, orang fitnah, yuti'illah, dia sentiasa taat pada Allah. Maka barang siapa yang boleh macam ni, dia taat kepada Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, yudkhilhu jannat, Allah Ta'ala beri pada dia bukan satu syurga, bukan jannah, jannah, dia guna kalimah jamak. Semua syurga jadi hak kita. Allahu Akbar. Kita boleh dapat satu syurga pun besar rahmat dah. Boleh bau syurga pun besar rahmat. Nabi kata dalam hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah, ada dua orang, aku tak pernah tengok, Nabi kata, tapi bau syurga tak dapat. Dua orang daripada umat aku, sinfani min ummati, sinfani min ahli nar. Ada dua kumpulan daripada umat aku yang menjadi penghuni neraka. Depa ni bau syurga tak boleh. Nak tengok jangan cakap lah, bau tak boleh. Sedangkan dalam hadis lain menyatakan yajid rihaha, rih syurga, bau dia itu dalam jarak 500 tahun perjalanan. Bau dah wangi. Tapi dua kumpulan ni, sinfa ni, dua kumpulan tak bau. Siapa dia? Nabi kita pemimpin yang zalim. Dia ambil di tangan dia itu seperti mana ka'adnabil baqar, seperti mana ekor-ekor bakar, lembu. Kalau orang kampung, ekor ikan pari tu, dia ambil, dia tangkap ikan pari kan, ambil kan, dia ekor ikan pari tu dia bagi kering, pukul orang sedap. Sekali dia pukul, habis kulit keluar. Tu orang kampung takut kalau orang jemuk ekor pari. Ekor pari panjang-panjang. Ikan pari dia makanlah ekor tu, dia jemuk. Lawan dia pukul orang. Pukul dengan rotan tak apa lagi, kena ekor pari, mercik darah. Orang Arab, dia tak ada laut, tak ada lah ikan pari. Dia ambil ekor lembu, dia pukul orang, dia keringkan, dia pukul orang sakit macam cemeti. Artinya dia sentiasa mengkhianati orang, dia pukul. Nabi kata tak masuk syurga. Orang kerja pukul orang, buat zalim ke orang ni, tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Apa keadaan kita tak boleh buat orang selagi mana dia orang Islam. Tambah nak tumpah darah dia. Sahabat kata dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata kamu akan berjumpa dengan pemimpin, kamu benci dia, dia benci kamu. Sebahagian daripada kamu mengingkari dia, maksiat yang dia buat. Sesiapa engkar dia, dia berada di atas petunjuk Allah. Tetapi siapa yang nak cari selamat, dia kena mengiyakan, dia keluar daripada ketaatan. Sahabat dengar lagu tu, sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kami ambil pedang, kami lawan dengan dia. Nabi kata jangan, kerana dia sembahyang.
Artinya selagi mana dia semayang, tak boleh tumpah darah dia. Nasihat lah. Katalah lebih baik awak hang ni teruk, hang nak jadi apa. Kata kat dia lebih kurang. Yang manusia ni nak nasihat masa hidup lah. Tak tahu dia dah mati, kita nasihat dia. Dah mati jadi mayat, pergi atas kubur dah bagi nasihat. Nah, itulah dulu jadi wakil rakyat, tak main tengok kampung. Nak nasihat buat apa, kawan dah tak boleh masuk tanding dah. Kata masa dia hidup supaya boleh masuk ingatan dalam pemikiran dia. Pasal tu kita ni duk bagi nasihat pada orang hidup, kembali pada Quran dan Sunnah. Dah mati nak kata apa? Dah mati hanya boleh baca doa lah. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Kalau hang tak ampun, susahlah dia. Yang kedua, Nabi kata siapa dia ni yang tak masuk syurga? Nabi kata wanita, nisaun, seorang wanita, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Satu orang perempuan kasiyat ariyat, berpakaian tapi macam tak berpakaian. Mumilat, ma'ilat, mumilat. Bila dia berjalan tu, dia berjalan model punya jalan, catwalk. Catwalk. Dia berjalan tu, dia bagi kepi orang lelaki jatuh ke bawah. Dia saja plan macam tu. Kita punya duk perkemas kepiah kita, jatuh juga kepiah kita. Yang ni maksud dia ma'ilat mumilat. Ma'ilat mumilat bahasa Arab ni maksud dia jalan kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri, macam ulak kena berdai tu dia jalan. Dia tarik orang, dia posing macam tu. Nabi kata apa dia? Kepala dia ni, rambut dia ni, Nabi kata ka'aznibatil bukhtil ma'ilah. Dia angkat, dia bubuh ni jadi macam bonggol unta tinggi ni atas. Nabi kata tak akan masuk syurga, bau syurga tak dapat wanita ini. Jadi orang perempuan kena hati-hatilah. Bila dia pakai tudung, dia pakai apa, rambut jangan bagi jadi bonggol. Ya. Kalau nak berdendan dalam ni, jangan bagi seperti kan unta. Biasa tengok unta kan badan dia tu mengelembung. Jangan seperti bukhti, al-bukhti, jangan jadi macam tu. Jadi pasal tu Nabi kata wanita ni lepaskan rambut dia. Dia tak perlu ikat. Dia pakai anak tudung, lepaskan rambut dia dan dia pakai tudung. Dan tak payah duk pergi cucuk sini sampai tudung dia tu jadi macam lehak dia melekat. Tak, jangan. Pasien tu nama dia, pasien. Jadi subhanallah, hati-hatilah. Anak-anak kita pakai tudung hari ni hati bau Tapi kita tak berani komplain lah anak orang kan. Kita tengok saja bagaimana. Kita komplain anak macam komplain bapak, marah bapak dia. Kata kat anak, kata kat pak. Dia pakai tudung, takat ni saja. Apa tudung apa nama? Nama tudung pun kita tak tahu. Macam Jack Sparrow pakai tutup tu ni. Takat ni saja. Bila dia katalah dia buat kerja, dia tunduk ke bawah ni memang. Tak tahulah nak kata tudung ke, nak kena gantung ke, tak tahulah apa yang dia pakai. Tapi yang jelasnya, kesian dia tidak mendapat bimbingan daripada agama ni. Quran kata labuh ke bawah, depan labuh, belakang labuh, kiri labuh, kanan labuh. Itu dalam surah Al-Ahzab. Dan Quran ketika bercakap pakai tudung ni, turun ayat kata, ya nisa'un nabi, wahai isteri nabi, kamu bukan seperti wanita-wanita lain. Ayat ni sangat dahsyat daripada Al-Ahzab. Kamu bukan seperti wanita lain. Maka janganlah kamu tabarruj seperti mana tabarruj wanita-wanita jahiliah. Banyakkan masa kamu di rumah daripada di luar. Ayat ni turun dalam format jahiliah, dalam suasana jahiliah. Wanita jahiliah lebih banyak di luar daripada di dalam rumah. Tabarruj mereka, tabarruj. Maka wanita-wanita Islam ni nak pakai tudung, ikutlah cara isteri Nabi. Tak apa orang kata kolot pi, esok nak masuk syurga duduk sebelah bini Nabi, bukan nak duduk sebelah kalang kabut yang duk ada ni. Nak duduk sebelah Nabi, tak apa kolot pi. Jaga elok-elok. Kerana itu ikhwatul iman, Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ni, siapanya ikut Nabi, Allah Ta'ala bagi pada dia syurga. Bukan kata satu syurga, jannah, syurga, berbagai-bagai syurga Allah Ta'ala bagi. Dan berita gembira
berita antum tu sahabat bila turun ayat macam ni dia pun menangis dengan seronok pasal Allah Taala kata tajri min tahtihal anhar, berlari di bawahnya itu anhar, sungai-sungai. Sahabat bila dengar sungai tu bayang Mekah ni nak cari ayak macam mana time tu. Duk ada syabas pun ayak tak apa cukup. Maksud tu bukan ada syabas-syabas ni semua. Bila dengar kata dalam syurga ada sungai, ya Allah, benar-benar menarik perhatian orang Arab duduk ketika itu. Bukan dikatakan nahrun, anhar, jamak, sungai demi sungai. Lepas tu Allah tambah kalimah khalidina fiha, kamu kekal, itu semua hak kamu, milik kamu, itu semua kamu punya. Wazalikal fawzul azim, demikian itu adalah fawzul azim, satu kejayaan yang sangat agung dan besar. Sahabat menangis ayat-ayat macam ni. Macam bila duk kena pukul minum ayak pun tak cukup, duduk di Mekah orang hina, turun ayat macam ni, Masya Allah. Hanya ikut Allah dan Rasul kita mendapat kemenangan yang besar, dan Allah peruntukkan ni semua. Oh, jangan main-main, dia seronok. Allah katakan wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa mentaati Rasul yakni Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutuskanmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Allah tidak jadikan Nabi Muhammad sebagai hafizah 24 jam duk ikut orang, kena pastikan dia ikut. Tidak. Nabi Muhammad hanya sekadar diutuskan dia untuk menyampaikan risalah agama Allah. Maka orang yang tak ikut, wama arsalnaka alaihim hafizah, kami bukan utus kerja Rasul kami jadi bodyguard dia, nak pasti 24 jam dia buat. Demikian dengan kita, ikhwan. Kadang-kadang kita mengaji, kita belajar, kita tahu benda ni sunnah, kita buat, kita seronok. Mai satu tahap kita sorang-sorang aja nak kena buat sunnah, keliling kita ni semua kita mula down. Ketahuilah Allah tidak melantik Nabi itu nak duduk dengan kita 24 jam. Kita lah yang kena mujahadah dengan kehidupan kita ini. Seorang pun macam tu, dengan 1000 orang pun kita lagu tu juga. Kita sembahyang subuh seorang pun lagu tu lah sunnah. Sembahyang dengan 10,000 pun macam tu lah. Kita imam lagu tu, kita makmum macam tu. Macam tu lah kita. Kenapa? Kerana kita akan melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, iaitu membenarkan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Yang Nabi sampaikan mesti kita benarkan. Tasdiq tadi. Rasa bersalah kalau tak percaya. Rasa tak seronok kalau tak percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran, dan orang yang membawa kebenaran yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membenarkannya, mereka itu adalah orang yang bertakwa. Allah kata Nabi Muhammad ini jaa'a bis-sidq, dia membawa kebenaran. Wasaddaqa bihi, dan orang yang percaya dia. Nabi Muhammad bawa kebenaran dan orang yang menerima kebenaran. Dua-dua orang ni, kata Allah, mereka itu humul muttaqun, orang yang bertakwa. Antum boleh tengok ayat ni semua, siapa dia orang yang bertakwa, dan Allah telah mengiktiraf siapa-siapa. Macam mana nak dapat takwa kalau Nabi bawa tak percaya? Macam mana nak dapat takwa? Kata Imam Ghazali, takwa ada dua jenis. Satu takwa hakiki, satu takwa khayali, dia kata. Nampaknya macam ada kebenaran lah dia cakap. Satu takwa hakiki, sebenar-benar takwa. Lagi satu khayali, dia aja duk anggap dia takwa, agama tidak mengiktiraf apa-apa pun. Sorang-sorang dia, ya seronok sorang-sorang, syok sorang-sorang dia. Aku nampak cantik dah ni. Dia turun pergi Mekah, dia baca Yasin, hari kita ni kemah dah ni. Dia sorang-sorang dia duk khayal lagu tu, duk khayal tak sentuh Allah macam tu. Subhanallah, jangan begitu ikhwan. Orang buat haji, ketika melontak dalam hadis Imam Muslim, ketika ambil batu nak melontak, Nabi duduk atas unta, Nabi melontak jamrah pada 10
Zulhijjah kan, raya haji ni meloncang satu. Tiba-tiba ada sahabat Nabi, dia lari Imam Muslim, dia ambil batu, dia nak baling jamrah. Nabi tengok batu dia ambil tu sama besar dengan tangan dia. Nabi kata, nanti Zat nak buat apa tu? Dia kata, balin lah. Nabi kata, buat besar sangat. Dia kata, kena lagu ni, baru dia pakai. Dia duk kacau kita sangat selama ni kan, balin betul-betul punya. Nabi tengok, dan sahabat ni pula first time pergi haji dengan Nabi, first time. Sahabat ni pergi haji dengan Nabi first time, dan Nabi tak buat kursus haji sampai 16 siri, 17 siri, Nabi tak buat. First time. Tapi first time tu Nabi kata apa? Halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Binasa orang yang melampau, binasa orang yang melampau. Apa yang melampau? Nabi kata, seh batu tu besar daripada aku. Nabi kata, jamrah, batu kerikil. Yang duk buat batu 7 tu, batu macam tu saja Nabi kata. Antum tengok, batu pun kalau tak ikut Nabi, Nabi kata binasa. Antum bayang pergi puasa hajat lagu ni, duk tak duk pergi puasa hajat. Berani manusia ni beragama dengan cop sendiri, berani, tak ada rasa salah segan silu. Subhanallah. Ini orang panggil apa? Jenayah dalam ilmu. Knowledge criminal ni, ataupun criminal knowledge. Jenayah ilmu. Kalaulah orang pergi puasa tiap-tiap hari lahir dia, siapa nak bagi pahala tu? Jangan main-main ikhwan. Kebodohan ni buat manusia jadi sesat tapi tak tahu. Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapnya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini ayat-ayat nak bagi tahu kata bahawa kita kena benarkan, kena percaya, kena imani, kena terima hak Nabi sebut. Kerana Allah menyatakan yang dia cakap itu semuanya benar, dan dia bercakap dengan landasan wahyu. Dengan landasan wahyu. Macam mana kita tak percaya dia cakap? Dia kata sembahyang macam dia. Macam mana kita nak sembahyang macam orang lain? Orang bagi petua sembahyang. Orang bagi ketika nak solat, pejam mata, bayang depan kita ada sirat, kita berjalan, bawah tu ada neraka. Main ke neraka dibayang-bayang macam tu? Dia kata insya-Allah bayang macam tu baru takbiratul ihram. Siapa hajah macam tu? Nabi bawa satu fik yang taisir, fik yang mudah. Kita bagi susah. Kita bagi susah. Berani kalau dia baca ayat-ayat macam ni tapi dia masih beribadat tidak seperti cara Nabi, orang ni ada problem. Orang ni jiwa dia kacau. Dia ada masalah jiwa. Dia kena ubati jiwa dia dengan zikrullah, dengan istighfar. Kena istighfar pada Allah. Kerana ayat kita baca ni 2 ayat sahaja, Zumar 23 dan An-Najmi 3 dan 4, tetapi ayat ni telah memotong bantahan nafsu kita untuk berpandai-pandai sendiri dalam agama. Bahawa Nabi Muhammad itu ja'a bil sidq. Dia datang dengan kebenaran. Dan orang-orang wasaddaqa bihi, orang-orang yang membenarkan dia, itu orang yang bertakwa. Maka kita jangan pandai-pandai. Kalau Nabi ajak kita rokok, tangan pegang lutut, kita pegang lutut. Bila tangan pegang lutut, ketiak ni Nabi suruh kita buka sikit. Kita buat begitu. Baik sembahyang laki-laki, baik sembahyang perempuan, sifat sembahyang adalah sama. Kita buat begitu. Orang ajak kita sembahyang perempuan dulu kena kapit. Allahu Akbar. Saya pun tak tahu nak cakap. Tapi ikhwan, berapa banyak orang tua-tua di kampung sembahyang macam tu, berapa puluh tahun. Dan semua mai kata ya betul, ya betul, ya betul. Makcik tu pun berapa puluh tahun duk kapit lagu tu. Wahai dia masuk bebas dia. Masuk dalam sembahyang terkapit dia. Allahu Akbar. Macam penguin duk sembahyang lagu tu. Kata makcik awak sembahyang lagu tu, dia kata perempuan. Dia kan masa Nabi ajak tu lelaki perempuan tu ada Aisyah, ada sahabat tu. Nabi tak bagi tahu ini khusus pada perempuan, ni khusus pada lelaki-lelaki, tak. Pantai larang haji betul Nabi abang, ini untuk perempuan, ni untuk lelaki-lelaki. Tapi sembahyang tak ada.
Kalau laki-laki takbir begitu, begitulah perempuan takbir. Allahu Akbar. Begitulah. Subhanallah. Orang boleh semayang asyhadu an la ilaha illallah sampai wa asyhadu anna, dia petik ibu jari pula duduk sebelah. Jadi duduk sembang dengan sahabat. Subhanallah. Nabi tak buat. Dia buat. Terbayang benda tu semua nak balik hari kiamat bersembah pada Tuhan. Maksudnya telah bawa benda-benda buruk bawa pada Tuhan, dan diharap benda buruk tu boleh tolong dia. Jangan main-main. Akhirat bukan hari kita nak main-main. Celaka kita depan Tuhan kalau kita tak ikut Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat apa dia? Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, iaitu menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang. Anda tengok, Nabi larang, kita kena lari. Nabi larang syirik, jangan buat syirik. Nabi larang bid'ah, jangan buat bid'ah. Orang buat bid'ah ni, Nabi sama kena dengan Dajjal. Nabi kata akan datang di hari akhir, dia di hari kiamat nanti, Nabi kata akan datang apa nama? Kadzabun, dajjaluna kadzabun, ya'tikum bil hadis. Mereka akan datang, Nabi kata akan datang di hari dekat-dekat nak kiamat ini. Siapa dia? Kadzabuna dajjalun, pembohong yang lagi dajjal. Nabi kata mereka itu siapa dia? Ya'tikum bil hadis, mereka datang kepada kamu dengan perkataan aku yang kamu tak pernah dengar, mak bapak kamu tak pernah dengar. Nabi kata pada para sahabat, dia kata aku kata, dia kata aku kata, dia kata aku kata. Tapi orang tak tahu. Oh ini ya, Nabi kata begini, ya Nabi kata begini. Buat. Tempat hari raya kita baru ni kan. Habis sembahyang raya menuru pergi kubur, pergi kubur. Nak kata apa dia? Saya pergi raya rumah kawan. Dia buka TV. Rumah saya tak ada TV. Dia buka TV. Tengok dia orang buka, takkan suruh tutup. Tengok satu ustazah tu keluar, dia doktor, baru dapat doktor Universiti Melaya, keluar Ponik apa tu nama dia. Dia kata sunnah Nabi ni hari raya ziarah orang. Maka ziarah ni ada dua jenis, ziarah orang mati dan ziarah orang hidup. Dia kata kepala otak dia betul ya. Aduh ya Allah, berani cakap macam tu. Anda tengok hari raya Nabi kata apa? Pi jalan ni, balik jalan ni. Nabi habaq tak? Nabi habaq. Makan buah kurma. Nabi kata sebelum pergi sembahyang raya makan buah kurma. Isyarat kata hari ni aku tak puasa. Hari ni Aidul Fitri, hari berbuka. Kita dengan lemang bagi semua cukup. Nabi kata kurma. Nabi kata kurma, kita bagi semua siap-siap. Tak apalah, at least dia makan. Nabi boleh habaq semua tu. Tapi Nabi tak habaq. Masa pi jalan ni, masa balik pakai jalan lain, ziarahlah kubur sekali. Tak habaq. Demi Allah dia tak habaq. Artinya ziarah kubur itu disyariatkan, tapi bukan pada hari raya. Bukan pada hari raya. Disyaratkan. Kalau benda tu dia package hari raya, baginda sebut. Maka hari raya ni tak usah ziarah kubur. Nak pergi kemas-kemas ni, petang 27 pergilah. 10 puasa, 20 puasa, pergilah kemas-kemas apa lebih kurang cantik-cantik. 1 raya, 2 raya, 3 raya, 4 raya. Bukan hari dia. Dah habis dah puasa 6, semua habis dah. Dah habis dah. Amanah dalam bulan Syawal ni dah habis. Dalam bulan Syawal kita kena seronok, dalam bulan Syawal kita puasa Syawal, habis dah semua. Kita kembali hidup macam biasa balik. Laksanakanlah rutin hidup kita balik. Tapi tak. Kalau tak pi ziarah kubur pagi raya, rasa macam puasa tak cukup. Raya apa je kubur pun tak pi. Raya apa kubur pun tak pi. La'anallahu al-yahud. Allah laknat Yahudi pasal apa? Ittakhadha qubur anbiya'ihim masjid. Hadis Bukhari. Kerana menjadikan kubur Nabi mereka sebagai hari-hari perayaan. Allah laknat mereka. Allahumma la taj'al qabri wathanan ya'bud. Nabi kata, ya Allah, aku minta tolong, janganlah kubur aku ni dijadi tempat sembah pada hari-hari raya.
Tapi orang berani kata tu syariat Nabi. Apa dia nak jawab depan Tuhan esok? Kita hak cakap bagi betul dengan sunnah. Dia tanya tu mengaji mana? Apa tu? Kalau nak ikut semua Nabi, dia kata ingat baik-baik Nabi naik unta. Dia cakap kat kita tu macam Mak Dara kata dekat Kasim Selamat tu, pedih telinga. Tapi orang gamak kata kat sunnah Nabi macam tu. Maka bila Nabi halang kita, Nabi larang kita jangan buat, Nabi tak bagi, Nabi tak abang jangan ziarah kubur, Nabi tak abang. Tetapi Nabi larang kita daripada bid'ah. Bid'ah tu merakumi semua. Apa dia bid'ah? Jangan buat benda Nabi tak buat di atas nama ibadat. Ada orang tanya, Ustaz, mana ada dalil Nabi tak bagi usolli? Ada dalil lah? Memang tak ada dalil. Tapi Nabi pesan, jangan buat bid'ah. Bid'ah tu apa dia? Kita menokok tambah ibadat yang Nabi tak ajar. Itulah bid'ah. Tak macam orang tanya dekat siapa? Apa tu? Yang ulama India tu? Apa nama? Apa Ali apa? Nadwi kan nama dia? Ali Nadwi. Ali An-Nadwi. Dia kata kami baca Quran, kami pun tak tahu ni ayat tanya ke, ayat seru ke. Boleh koma. Kalau tanya, boleh tanda tanya, baru tahu dia tanya. Ni apa titik baris apa pun tak ada. Mana nak baca? Kita bila tanya hal ataka hadithul ghashiyah, boleh tanda tanya. Baru tahu dia tanya. Ini sampai satu titik pun tak ada dalam situ. Kira baca Quran ni dia bubuh bulat, dia bubuh nombor ayat ni. Koma, apa pun tak ada. Ayat seru. Ali An-Nadwi kata Quran diturunkan untuk orang bijak, bukan untuk orang bodoh lagu. Orang bijak dia tahu bahasa Arab, dia tahu ayat tu istifham ke, ayat tu tanya ke, ayat rahman ke. Tak perlu. Main satu zaman kan, orang nak memperbaiki Quran, lepas satu ayat dia bubuh tanda tu, tak boleh bubuh. Tak boleh bubuh. Pasal apa? Pasal bahasa Arab membawa kita kepada seru ke, berhenti ke, semua bahasa Arab mengatur kita. Maka bila Nabi larang, jangan buat. Nabi larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya amat keras, Allah itu amat keras hukuman dia. Begitu hebat ayat ni. Apa yang Nabi bawa, sunnah dia terima, yang Nabi larang bid'ah tinggalkan. Nabi bantai orang buat bid'ah ni bertalu-talu dalam hadis, bertalu-talu sampai pada peringkat Nabi kata man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa buat satu amal tak ikut aku, Tuhan tolak. Tolak masa dia buat. Bukan tunggu akhirat. Akhirat memang dah tak ada apa. Dunia lagi tolak. Itu kita kena bid'ah jangan buat. Sampai dikatakan kullu bid'atin dalalah. Yang bid'ah itu adalah sesat. Yang sesat itu masuk neraka. Bagaimana orang boleh seronok buat bid'ah ni? Jangan main-main. Maka yang Nabi larang mesti kita tinggalkan. Syirik Nabi larang, bid'ah Nabi larang. Yang kelima, alla ya'budallah illa bima syara'a. Ayat ni yang agak penting, iaitu tidak boleh beribadat kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Ini hak di bawah kandungan Muhammadan Rasulullah, itu kita tak boleh beribadat melainkan kena follow Nabi Muhammad. Alla ya'budallah, kita tak boleh ibadat pada Allah illa, melainkan ibadat itu bima, dengan apa syara'a, yang Allah syarakkan kepada Nabi Muhammad. Allah telah mensyariatkan salat, tapi Allah tak mensyariatkan usalli. Tak ada usalli ya kita. Bukan pasal balok, tak, rajin baca Yasin atas kubur, pergi ziarah kubur, baca Yasin atas kubur. Siapa tak mau tolong orang mati? Semua nak.
Tapi baca Yasin di atas kubur tak pernah Nabi buat. Tak pernah. Kalau kita kata ustaz tak pernah buat, kata satu ustaz tak pernah buat, ustaz lain buat, tak apalah ustaz. Tapi Nabi ambil daripada Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi mana baca Yasin di kubur? Ya Allah ustaz, Quran Yasin tak turun pada Nabi Adam, Yasin tak turun kat Nabi Ibrahim. Kalau turun kat mereka pun buat tahlil juga. Otak kawan yang jawab tu betul-betul 3 suku punya otak. Ya memang tak turun kepada Quran, tapi turun suhufi Ibrahim wa Musa, turun Zabur, turun Taurat, turun Injil. Itu ayat-ayat Allah lah, mereka yang baca. Bila yang mereka ziarah kubur tu? Antum tengok satu hari saya kata terdapat dalam Bible, dalam Bible menceritakan Nabi Isa alaihi salam dia sudah pergi balun satu orang. Dia bagi betul-betul kawan tu pamit pasal apa? Pasal dia tu buat bid'ah. Maka saya katalah, dalam syariat Nabi Isa, siapa buat bid'ah, hukum dia kena pukul lala tu juga. Bila saya cakap lagu tu, Syekh duk ada. Maka gilak saya cakap lah. Lepas tu gilak Syekh cakap, dia betul saya terus. Dia kata kat saya, dia kata Islam ni agamanya hidup dengan sanad. Sanad dia kata. Macam mana kita tahu Nabi Isa pukul orang? Kita pernah hidup zaman Nabi Isa? Tak pernah. Dan sanad ni dia bermula daripada Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in dan dia berhenti pada satu noktah. Kalau kita boleh buktikan dengan jalan sanad seperti itu Nabi Isa pernah pukul orang, baru kita boleh kata Nabi Isa pukul orang. Bagaimana kita kata Nabi Isa pukul orang sedangkan Nabi Muhammad pun tak tahu Nabi Isa pukul orang? Macam mana hang boleh kata Nabi Isa pukul orang? Saya pun cari tempat nak menyorok, tak mana aku nak menyorok ni. Saya kata, Syekh, saya kata baca dalam Bible. Dia kata, di mana sanad Bible? Maka jangan berani meriwayatkan daripada Nabi apa-apa yang kita tak tahu. Start dari itu saya pun tak pergi dah kelas tu. Tak, kalau duk pergi juga kelas orang duk cakap pasal Bible ni, duk pergi juga. Tapi Syekh katok apa lah itu, tak pergi dah. Rupanya ikhwan, benda gaib yang memerlukan pengesahan daripada Nabi, kita tak boleh cakap sampai Nabi mengesahkan dia. Kita tak boleh cakap pasal Nabi Isa. Apa yang awak tahu pasal Nabi Isa? Rajman bil ghaib, benda gaib. Rajman bil ghaib. Lepas tu orang Arab duk bincang Ashabul Kahfi 5 campur anjing 6, 7 campur anjing 8. Akhirnya Allah turunkan ayat pada Nabi Muhammad, semua cerita Ashabul Kahfi tak boleh pakai, melainkan yang Nabi cerita saja baru betul. Kerana rajman bil ghaib, dia adalah benda gaib. Rajman bil ghaib, benda gaib. Jadi kita hari ni ikhwan, bila Syekh tegur saya pun ambil pelajaran. Kita duk baca dalam Tanbihul Ghafilin tu, banyak cerita Nabi Isa bangkit dari kubur lah, Nabi Isa pergi panggil kawan yang dah mati lama dah. Nabi Muhammad tak pernah riwayat benda tu. Kita seolah-olah Nabi Isa tu macam cerita kat kita. Nabi Isa, kita baca riwayat-riwayat ni tanpa kita tapih. Kata Syekh, sesungguhnya kita telah melakukan satu jenayah yang besar di hadapan Allah. Bagaimana hang cakap benda gaib hang tak tahu? Pasal tu benda gaib yang Nabi cakap mah. Takat tu lah. Jin wujud. Dia makan apa? Tak tahu. Tapi dia makanlah sesuatu. Tapi seokok tak tahulah pula. Dia ada makanlah kot. Ada pun kata dia makan asap. Wallahu ta'ala alam, tak tahu. Kalau ada riwayat sahih, kita berani kata jin ni dia boleh terbang lah. Wallahu ta'ala, Superman boleh lah.
Jin ni apa yang dia boleh buat? Nabi kata dia boleh lari dalam badan orang melalui darah. Oh, jin boleh masuk ke darah, ha? Kita kata boleh. Mana hantar boleh? Ada hadis. Cakap itu lah, benda gaib. Cakap itu lah. Bagi kita dah tak lebih. Oh, dahsyat ikhwan. Itu prinsip kita beragama. Prinsip kita beragama. Ini pula kita tidak boleh buat ibadat melainkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Saya nak tinggal muka surat 28, saya nak ambil muka surat 29, iaitu pada perkataan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia kata wafat pada tahun 728 Hijrah, berkata, ini saya rasa elok kita kongsi apa Ibn Taymiyah sebut. Dia kata kebahagiaan itu disebabkan kerana mengikuti petunjuk Rasulullah, sedang kesesatan dan kecelakaan disebabkan kerana menyalahi petunjuk beliau. Saya ingat kita kena ambil ayat tu pelekat di pintu rumah masuk kita. Bila masuk rumah pelekat ayat tu. Pelekat dekat pintu pun tak ingat juga, mau pelekat tandai tu. Bahasa dia sangat menasabah. Kebahagiaan disebabkan kerana mengikut petunjuk Rasulullah, sedangkan kesesatan dan kecelakaan disebabkan menyalahi petunjuk beliau. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta ini, baik yang sifatnya umum atau khusus, sumbernya dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semua kejelekan di dalam alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangannya terhadap petunjuk Rasulullah, dan tidak tahu apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Bahwasanya kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan kerana ittiba', mengikut petunjuk Nabi Rasulullah. Risalah kenabian diperlukan oleh seluruh makhluk. Keperluan mereka kepada diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh keperluan. Diutusnya Nabi merupakan ruh bagi alam semesta, cahaya dan kehidupan. Antum tengok. Tu boleh bayang apa dia cakap. Kita memerlukan risalah Nabi lebih daripada kita memerlukan alam semesta. Kita hidup perlu cahaya matahari, perlu air yang cukup, perlu makan, perlu minum. Memerlukan faham risalah Nabi lebih kita perlu pada semua pekakal hidup ni. Ini perkataan Ibn Taymiyah. Ini pula antum tengok Ibn Taymiyah menyambung lagi. Dia kata ar-risalah, iaitu Nabi Muhammad diutuskan, merupakan keperluan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya ini di dunia dan juga kelak di akhirat. Sebagaimana seorang hamba, dia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan mengikuti risalah, iaitu risalah Nabi Muhammad. Baik begitu juga dalam kehidupan dunia, dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba' kepada risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia itu sangat memerlukan kepada agama ini kerana dia hidup di antara dua gerak. Gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya daripadanya. Adapun syariat itu, iaitu cahaya yang dapat menjelaskan apa yang bermanfaat baginya dan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini, merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kukuh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan aman. Yang dimaksudkan dengan syariat ini bukan sekadar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan, sebab kalau hanya dengan perasaan maka haiwan pun bisa membedakannya. Bahkan keldai dan unta dapat membedakan debu dengan tepung. Apa yang dimaksudkan di sini iaitu membedakan antara manfaat iman, tauhid, keadilan, kebaikan, jujur, amanah, sabar, amal ma'ruf nahi munkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata-mata kerana Allah, tawakal kepadanya, redha dengan qada dan qadarnya, tunduk kepada haknya, taat kepada perintah, jujur, loyal ni apa Melayu panggil? Taat ketaatan, ketaat setia kepada wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuhnya dan seterusnya. Dia kata kalau nak baca panjang lagi, pergi baca buku Majmu'ul Fatawa.
Ibn Taimiyah mengarang Majmu'ul Fatawa. Kalau saya buat tangan saya lagu ni, sepanjang ni lah buku dia. Timpa kaki mau ketak juga tulang. Tapi semua bab dah ada dalam tu. Semua bab dah ada. Majmu'ul Fatawa. Kita ada keluar pergi dakwah siang malam ni, kalau tak ada buku ni cacat dakwah kita. Habis tak ada, kena buka tengok buku-buku tu apa dia kata. Jadi tajuk yang ketiga kita baca pada tengah hari ni, iaitu kita punya perhubungan dengan kalimah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu, ini di antaranya. Masih banyak yang tak dapat kita selam. Itulah ilmu Allah. Takat yang tuan kitab kita tulis, kita baca, dia terang, kita boleh faham, inilah kadar dia. Masih ada lagi penjelasan-penjelasan daripada ulama lain yang belum kita jumpa. Tapi hari demi hari kita jumpa, kita kena memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan kita kena bersihkan cara kita menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kena terima dia. Mungkin bab yang keempat kita akan masuk, iaitu iman kepada Nabi. Di antara makna iman pada Nabi itu, dia akan teranglah satu dua perkara kepada kita. Dan bab yang kelima kita akan masuk hak Nabi Muhammad yang wajib dipenuhi oleh umat. Selagi kita tak penuhi yang tu, kita dianggap tidak memberi hak pada Nabi kita Muhammad. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan. Hina Islam. Kebelakangan ini ada isu non-Muslim menghina Islam. Nabi Muhammad melalui Facebook, filem, bukankah lebih buruk kejadian Muslim menghina Islam kerana tidak dilihat sebagai menghina wanita pakai tudung tapi pakai baju t-shirt ketat dengan pendek? Wallahu ta'ala alam. Satu, hina Islam. Hina Islam, kita tak boleh sama dengan maksiat-maksiat lain. Satu perempuan, dia pakai baju, pakai tudung, dia pakai t-shirt lengan pendek, itu maksiat. Itu tidak boleh kita takwil dia menghina Islam. Tak boleh. Sebab menghina Islam, hukum dia kafir. Menghina Islam. Dalam surah Taubah Allah katakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, adakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kamu nak bermain-main, kamu istihza, perolok-olok? Qad kafartum, kamu terus jadi kafir ba'da imanikum, walaupun sebelum ni kamu orang Islam, kamu dianggap kafir. Adapun kalau dia tak sembahyang, kita tak kata dia kafir mutlak, tidak, kita kata dia berdosa, kecuali dia pakai tudung. Saya ingat saya lah, banyak saya tak ingat sejak berumur ni. Seingat saya lah, dulu kita pernah tengok zaman 80-an, orang Indonesia kan, dia pakai tudung 4 meter, dia pakai ni, dia pakai skirt, dia pakai tudung, dia pakai skirt. Indonesia punya. Kita kata, kawan ni menghina sungguh Islam. Dah, dia buat tu pada dia telah mengihyakan hukum hakam Tuhan pada diri dia lah. Cuma apa dia? Tidak sempurna. Tak boleh masuk dia menghina Islam. Kalau si kafir menghina Islam, dia berubah, dia jadi harbi, kita akan memerangi dia. Si Muslim menghina Islam, dia jadi kafir, darah dia halal, harta dia tak boleh diwarisi. Bahkan kita baca baru ni, Abu Osman, Abu Usman bin Abdul Rahman, ulama yang menulis tentang akidah salaf. Dia kata orang Islam yang keluar daripada Islam ni murtad, mayat dia ni dibuang ke lungguk sampah supaya bau busuk akidah dia dan bau busuk mayat dia tak sampai ke hidung orang Islam dan orang kafir yang baik-baik. Jangan ditanam tanah kubur orang Islam. Sampai macam tu. Jadi penghinaan pada Islam tu, kita nak kena tak boleh lah sewenang-wenangnya. Hang tak sembahyang ni, hang hina Islam, hang tahu tak? Tak boleh cakap macam tu. Sama juga kita tak boleh kata ke orang, hang ni pengkhianat dalam Islam. Tak boleh. Hang khianat aku, tak apa.
hang ni dajjal betul, hang khianat aku. Tak apa. Kerana kita bukan wakil dari Islam, sehingga kita ada bukti seluruhnya dia telah mengkhianati Islam. Tak boleh. Kita kata hang ni mengaji aja tinggi tapi tak beramal langsung dengan ilmu hang, boleh. Tapi kita cop satu orang, kita kata hang telah mengkhianati Islam, tak boleh. Bermakna kita total pengkhianatan pada Islam, adalah musuh Islam. Dan jangan kita kata seorang itu musuh Islam. Bila kita musuh Islam, dia akan jadi musuh Islam macam orang kafir. Itu hadis Imam Muslim. Kita kata khianat kita tak apa. Tak sangka hang buat apa lagu ni, no? Pukul 1 pun hang tak berhenti lagi, no? Apalah hang ni. Wallahu ta'ala alam. Apakah hukumnya melakukan adat jejak tanah untuk anak yang baru mula belajar yang masih dilakukan zaman sekarang? Jejak apa jejak? JEJAK, jejak. Jejak tanah. Budak tu baru nak belajar berjalan. Okeylah, tak apa. Pasal tanah ni kalau kita pijak bagus. Tambah budak baru berjalan. Tapi duk jejak tanah ni jangan duk percaya. Macam orang Negeri Sembilan percaya, janganlah. Ada pepatih dia tu. Kalau budak ni tak pijak tanah, dia lambat berjalan pasal dia tak kenal dengan mambang tanah. Mambang tanah pun tak cam tapak kaki dia. Yang tu kalau duk main ni kira nak kena tobat nasuha pula. Orang patah kaki, memang doktor suruh jalan atas tanah lembut daripada jalan atas simen rumah. Dengan simen dengan sejuk semua, bawa tongkat dia pergi tepi laut jalan. Maka tulang dia tu lebih baik daripada jejak atas tanah. Kalau itulah sebab dia, budak-budak ni baru nak belajar, bawa dia pergi tepi laut jejak tanah, mudah dia berjalan, tanah tu lembut, silakanlah. Tapi duk jejak tanah tu, duk fikir jin tanah, mambang tu mambang ni, ini semua benda salah. Benarkah ada sunnah minum susu oleh pengantin selepas menikah? Saya pun tak minum susu masa menikah tu. Perkara ni ada disampaikan oleh semanis kurma. Wallahu ta'ala alam. Yang adanya Nabi dalam hadis riwayat daripada Aisyah, ketika Nabi tengok susu, Aisyah kata apa dia? Bila susu datang pada Nabi, Nabi kata haza barakatun, minuman yang penuh dengan berkat. Au barakatani, dua minuman yang penuh dengan dua berkat. Jadi susu tu ada berkat. Susu tu ada berkat. Tapi bukan susu krim dalam tin tu. Yang tu nak cepat kecil manis, minumlah. Ni susu daripada menatang, minum. Susu kambing ke, ikutlah yang masuk dengan selera kita lah. Dia bak makan minum, tanya tekak. Bak pakai, tanya orang. Kalau kita pakai, kita tanya orang, cantik tak saya pakai? Orang kata cantik, baru pakai. Tapi bak makan, tekak kita. Pasal nak telan tu, perut kita. Jadi kalau kita raksi dengan susu kambing, bismillah, minum, dia ada berkat. Kita raksi dengan susu lembu, bismillah, minum, ada berkat. Tapi Nabi dia suka susu kibas, susu kambing. Memang hadis yang sahih. Dan Imam Ibn Qayyim menyebut dalam Zadul Ma'ad, apabila susu kambing dicampur dengan madu, dia kata. Ini Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, susu kambing dicampur dengan madu, ada dua kelebihan, dia kata. Satu, warna susu menjadi warnanya indah. Yang kedua, dia kata bertemu dua berkat, di antara berkat madu dan berkat susu. Yang tu adalah, tapi dengan pengantin ni saya tak tahu pula. Mungkin adat lah, mesti minum susu, tak kedarah lah pi apa pun. Adakah ziarah minta maaf pada orang tua pada pagi Syawal hukumnya wajib? Maksudnya jika tidak dapat melakukannya berdosa. Yang ni duk marah ni pasal ni. Tengok. Pasal ni kita duk marah ni. Quran kata apa? Quran kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bila kamu dah sempurnakan iddah bulan Ramadan,
29 ke 30, bertakbirlah kerana bersyukur kepada Allah nikmat raya ni. Dan semoga kamu berterima kasih. Jadi hari raya berdasarkan ayat ni hari seronok. Umat kata yaumul farhati was surur, hari gembira, hari seronok. Yang dia buat gambar Hindu ni pasal apa? Mak bapak kalau anak tak balik kampung seronok. Bukan seronok dia tak balik terus, dah seronok. Abang tak boleh balik, tak apa. Abang duduk tak mana pun, mak redha. Ni buat muka sekupang, duduk tepi tangga, anak tak balik. Ni raya lagu apa ni? Lepas tu duduk pergi kena salam. Hari seronok, hari seronok, hari seronok. Ni duduk pergi buat, kalau tak salam pagi raya dengan mak bapak berdosa. Siapa ajak benda ni semua? Siapa kan sembani kurma ajak lagi kot? Dah, takkan semua dia ajak. Dah, jangan. Jangan, tak ada apa. Hari tu hari seronok, hari tu hari kita dengan Tuhan. Kita pakai baju baru. Nabi kata pada Umar, baju hang pakai ni baju baru beli ke baru basuh? Jadid am ghasil? Nabi kata, Umar kata ghasil, baru basuh. Nabi kata, awak tak pakai baju baru? Umar kata, bajik lari. Bajik lari. Nabi kata, Umar, aku pakai baju baru hari ni. Yaman bagi kat aku. Kawan-kawan daripada Yaman ziarah aku, bagi baju ni aku pakai. Seronok. Hari menjamu selera. Apa-apa kita boleh buat makan, buat apa, silakan. Tapi sampai nak pergi kata hang tak raya dengan mak hari ni hang berdosa, tak. Hari itu tidak pernah dikatakan hari meminta maaf, bermaaf-maafan, tidak ada riwayat. Cuma hari itu menyatakan lepas Nabi menyambut raya, Nabi akan menyebut sepatah di mulut dia, taqabbalallahu minna, semoga Allah terima penat lelah kamu dalam bulan Ramadan. Itu saja. Nak salam lah, mak selamat hari raya, mak nampak comel hari ni melawak dengan mak kita. Ni duk pergi buat gambar Hindu, mak cik minta maaf lah mak daripada apa tu, anak dengan cucu dengan cicit, mak bapak duduk atas kursi duduk salam seorang. Tak boleh lah lagu tu. Nak salam tak salah, tapi kalau ini dah jadi package raya, inilah bid'ah yang baru kita buat hari raya. Itu kena hati-hati, hari seronok. Pasal tu tak bagi pergi kubur hari tu. Hari tu kalau pergi kubur, boleh tak pergi kubur seronok? Pergi kubur seronok. Mak, cik seronok, mak mati 2 tahun dah mak. Seronok lagu tu. Mana boleh? Tak boleh, tak sesuai. Apa sebab tu hari tu tak usah pergi kubur. Nak pergi mana boleh, tak boleh. Maka hari tu kena seronok. Tapi mungkinlah kita sedih ni ada benda-benda kita teringat. Yang tu fitrah lah. Teringat mak dah mati. Teringat mak mati, tadah tangan baca doa, habis selesai. Kubur-kubur tak happy. Tapi raikan keseronokan tu macam biasa. Saya pernah dengar apa? Saya pernah dengar, saya tak tahu tengah ni apa dia, orang laki-laki yang tidak berjanggut tak diterima. Saya pernah dengar syahadah ke ni, kalau tak silap saya eja lah, SYAHADA, syahadah. Oh, yang tu dah berat dah tu. Janggut bukan berkaitan dengan syahadah. Janggut berkaitan dengan sunnah fi'liyah. Sunnah jenis perbuatan. Dia bukan aqid, dia bukan duduk dalam 2 kalimah syahadah. Apa pandangan Ustaz mengenai sambutan Hari Kebangsaan, National Day? Cari masalah semua ni. Adakah dia seperti menyeru kepada asabiyah serta menyerupai sebuah perayaan? Wallahu ta'ala alam. Saya ingat kita ada sambutan-sambutan macam tu. Di tanah-tanah Arab pun dia ada Aid Mustaqbal, macam-macam perayaan dia ada. Aid Falah, hari-hari macam tu lah. Tak apa, Independent Day, kita mengingat hari kita menjadi independent in our country. Ini bagus. Tapi jangan terlampau merepek lah. Jangan terlampau merepek.
merepek dengan jalur gemilang, nak kena. Lah ni ada idea kan, di pawagam sebelum tayangan dimulakan, lagu Negaraku akan disampaikan. Pasal apa? Pasal semangat hubul watan tu dah tak ada. Jadi hak tu ni semua memerlukan orang cerdik fikir. Orang cerdik fikir. Pasal tu kadang-kadang jadi menteri ni kalau bodoh tak boleh juga. Dia kena cerdik. Dia kena bijaksana. Kan? Kadang duk nak ni bodoh sokmo. Tapi bukan tempat kita lah. Pasal Dua Butir, pasal Berdengung. Tempat kita tak ada, alhamdulillah. Tempat kita semua okey. Bukan orang petikai kita tak ada semangat sayang negara. Ada. Semua ni sayang negara. Bahkan saya hebatkan orang tua-tua ni dia hidup dengan alif bata. Tu zaman saya lah. Zaman saya beranak dulu. Makan ubi kayu. Oh, tu zaman saya. Kalau boleh makan ubi kayu tu time tu PMN ni kita makan macam makan ok belong lah. Dapat ok belong lah ni. Oh, sedap. Itu ubi kayu nilai tu. Tu 42, 43. Jepun detek Melaya. Boleh makan ubi kayu dengan gula. Sedap sikit lah. Upgrade dah tu. Lepas tu ubi kayu dengan nyok. Buat garam sikit. Lepas tu dia naik ubi kayu dengan ikan bilis buat sambal. Lah ni ubi kayu makanan restoran pula. Selungguk lagu tu RM15. Kita tengok golek kepala. RM15 hang cekik aku tu. Dah ni kita duk rebus saja. Dulu. Zaman dulu. Orang Melayu ni hidup dengan apa? Alif bata. Alif apa dia? Agama. Ba apa dia? Bangsa. Ta apa dia? Tanah ayam. Tu alif bata. Mana pi alif bata orang Melayu dulu? Duk main ni hak Korea menari macam orang gila. Hak apa nama? KY. Gana. Oh, menari macam kena histeria. Dapat 2 juta. Ni nari lagu tu. Hindu tu duk menari. Hindu kalau tengok dia Hindu pening kepala. Apa punya menari ni? Dapat 2 juta. Cuba bayang. Habis yang kata generasi Y ni, kita X. Mak lagu saya ni dia pangkah dia bagi X. Double cross dia bagi. Ni Y duk main ni. Y duk main, duk menari terhegeh-hegeh lagu tu. Dia tahu kan merdeka tu apa. Kita duk tunjuk gambar perang. Berkelai sana berkelai. Hari ni Pulau Pinang di Perai macam curfew. Macam curfew. 12 ke atas orang tak ada arah. Pasal peluru banyak sangat. Orang tembak sana, tembak sini. Yang kata 04 ni. Depa ni pergi jadi ganas lagu tu. Salah satu dia, filem lah. Jadi yang ni yang kita duk tak berapa setuju dengan duk sambut merdeka lagu tu lah. Ada, cuba baca Quran. Ayat 166, 176, 175. Allah cerita Nabi Ibrahim didik generasi macam mana. Minta mereka menjadi ummatan muslimatan laka. Umat yang menyerah diri pada engkau ya Allah. Itulah kita nak. Apa salahnya didik? Buat bulan puasa boleh pula gambar semua macam agama. Maknanya boleh buat tapi saja tak mau buat. Kan tengok bulan puasa kan, kita buka TV pun seronok aja. Buka TV tak ni dia tu pakai tudung, dia ni pakai tudung. Yang penyamun filem tu jadi ustaz filem ni. Oh, ustaz dah kita kata. Bila yang dia balik Mesir ni ustaz dah. Hari tu tengok penyamun. Dia tengok ustaz dah duk bagi nasihat ke orang. Boleh buat gambar lagu tu. Awak lepas puasa tak buat gambar lagu tu. Duduk merdeka malam semalam jam. Jalan teruk. Saya kebetulan turun daripada airport nak pergi mana semalam? Rawang. Ada kuliah kat Rawang. Jam. Cari pelantar pun tak ada. Jam. Tak boleh buat apa. Sangkut dah. Ni dengan pok-pok ni kepala masam ni. Kalau macam tu yang dimaksudkan dengan merdeka, nothing we have. Kita tak ada apa.
pelajaran bangsa Melayu tak ada, pendidikan tak berubah. Pak Mek tengok ni zaman kita sekolah dulu kan. Zaman kita sekolah dulu Pak Mek boleh memorize balik benda ni. Seingat saya masuk darjah 3 tak naik darjah 4 selagi tak pas. Bahasa yang lebih sempurna lulus lah. Kata pas ni kita mana pula kan. Selagi tak lulus lah. Maksud dia subjek tu kita tak lulus, kita duduk situ, umur kita bertambah, kelas tak naik. Bayang. Bila umur kita bertambah, kita dah 10 tahun tapi duduk kelas darjah 3, tak malu muka. Malu pula belajar betul-betul. Ya. Pasal itu, masuk darjah 6 boleh jadi cikgu sekolah rendah dan boleh cakap orang putih. Boleh cakap orang putih. Kau tahu dulu darjah 6 je cakap orang putih perang-perang. So kita ni garang nak mampu. Bukan kata garang, nak mampu. Dia punya garang tu kita tengok boleh terkencing. Dia bagi dengan ruler yang empat jari tu. Panjang lagu tu. Stand up dia bagi tahu. Dia masuk kita sepatah haram orang putih tak tahu, dia bagi tahu stand up. Kita tengok apa dia ni? Ada kebakaran apa kata mana-mana. Rupanya suruh bangkit. Tak tahu. Kita duduk, dia bagi pam, terkejut, dandan bangkit terus. Good morning sir. Morning. Cikgu bahasa orang putih ni paling cengih Pak Mek lah. Ada yang saya boleh tu. Nampak? Dia cengih. Tapi boleh pun tak tahu mana pasal kita dah orang hitam. Dia tak boleh orang putih tak mana pun. Tapi itulah, walaupun kita kata itu style pendidikan, tapi dia melahirkan sekolah, melahirkan pendidikan. Bukan dia nak buang orang. Tapi universiti kita, after kita independent day, kerja nak buang orang. Pensyarah-pensyarah ni kerja dia nak bagi remark kepada student dia. Tak main 3 dia nak remark. Dia tu tak boleh ambil exam. Bila tak boleh ambil exam, universiti dibuat untuk ajak sampai anak Melayu ni cerdik, bukan suruh buang. Tapi kita ada problem dengan kita punya. Dia cakap tu cukup. Cakap, jangan lebih. Semua ni raplah semua ni. Apakah maksud sebenar tabarruj? Tabarruj ini dia lebih kepada makna tabarruj. Quran kata wala tabarruj tabarrujal jahiliyah. Apa dia? Solek-solek secara jahiliyah yang melampau. Orang lelaki-lelaki pun boleh tabarruj kadang-kadang. Orang perempuan dia pakai solek-solek sampai nak buka mata pun tak boleh dah. Apa menatang lebih tenyih tang situ pun tak tahu lah. Sampai mata pun mata duk ayo help. Mata tak boleh angkat. Dia punya duk pergi cucuk lagi. Yang tu nama dia tabarruj. Dia duduk di rumah tak ada apa, bedak sejuk tampak lagu tu je. Tapi dia keluar Pak Mek amboi. Orang utara kata merlip, litlap, dia keluar tu. Yang ni Quran kata pada isteri Nabi, jangan. Kau isteri Nabi, mau sedar diri. Itu, jaga. Macam pakai lagu ni tak ada tabarruj apa. Nak pakai warna biru ke, warna apa pakai. Tapi dah dia tu segak. Dia pakai warna tu segak. Dia bubuh apa tak tahu atas kepala dia. Labu ayak, labu ciperia apa kau dia bubuh. Amboi. Kan? Kita ni Pak Mek tu lah kepiah duk sengit selalu duk betul. Depa ni duk buat kaplah kita. Yang tu kita kata tabarruk, pakaian dia jaga elok. Begitulah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan tentang haji. Albani pesan tak boleh bawa haiwan al-hadiyu pergi haji, maka mesti buat haji tamattu'. Jadi untuk orang Malaysia, kami hanya boleh buat haji tamattu' sahajakah? Wallahu ta'ala alam. Kita kena beza dalam ilmu fiqh ni, kita kena beza antara pandangan ulama dan dalil. Semua para ulama ada bagi pandangan. Kalau tanya pada mazhab Syafi'i, ifrat lebih baik daripada tamattu'. Kalau tanya mazhab Abu Hanifah, tamattu' lebih afdal daripada ifrat. Ini pandangan-pandangan para ulama. Kita menerima semua pandangan ulama.
Tetapi apanya wujud dalam hadis kita tak boleh tolak. Dalam hadis wujud tidak orang yang keluar daripada Madinah miqat di Bir Ali dengan niat umrah, wujud. Itu wujud, memang wujud. Maka sesiapa yang ke Bir Ali dengan niat umrah dalam musim haji, maka memang automatik kita panggil haji itu tamattu'. Tamattu' kita panggil. Sayyidina Umar dia tengok pada Nabi. Nabi sampai ke Bir Ali, Nabi niat haji, Nabi tidak niat umrah. Kenapa kau nak niat haji? Tetapi sunnah ni kan dia ada 3. Fi'al apa nama? Yang dikatakan sunnah apa dia? Ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulin wa fi'lin, apa yang disandarkan kepada Nabi pada perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan kepada takrir Nabi. Takrir ni sunnah. Apa dia? Orang buat, Nabi tak larang. Sunnah lah itu. Maka Nabi benarkan orang-orang yang melakukan tamattu' dan Nabi membenarkan orang yang masuk Mekah dalam musim haji dengan niat haji. Maka pandangan ulama kita tak kedua. Tak nombor 2. Maka yang ada dalam sunnah kita buat. Mungkin Albani dia nak ikut pandangan Umar Al-Khattab, kita abang tadi. Tapi Ibnu Umar kata apa? Siapa dia Umar? Ibnu Umar abang dah tadi. Siapa dia Umar? Kenapa nak halang benda yang Nabi nyatakan secara terang-terang? Macam Albani, tapi jangan cerita ke orang lah, kita punya cerita je lah kan. Tak ni dia pun kata apa Albani macam ni, tak ada cerita kita. Inilah perbahasan para ulama. Albani pernah melarang wanita pakai mask dalam bentuk ni, apa, bubuh di tangan ni semua ni. Dia melarang. Dia tak bagi. Dia kata jangan, itu termasuk dalam larangan. Tapi ulama-ulama lain kata Syekh Albani tak cukup tidur lah. Dia ni pasal apa pula? Dia ni pasal apa tak duk cakap begitu? Dia ada cara pandangan dia. Tetapi ala kulihannya mah dan sutra Allah jadikan untuk wanita. Bukan untuk kita orang lelaki. Untuk wanita. Maka wanita dia nak pakai mah, dia nak pakai sutra macam mana atas dia. Tetapi jangan sampai orang tu terlampau sangat seronok nak pakai tudung buat kelok tu dia punya gondu macam balik daripada Zimbabwe tu dia punya gondu turun. Jangan. Ini semua jangan cari pasal. Hakikatnya kalau tanya saya katakan haji tamattu' itu termasuk di dalam perkara yang disyariatkan. Apanya Rasulullah maksudkan dengan sabdanya umrah telah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Umrah telah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Al-Quran menyebut kepada kita wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Maka masuklah umrah itu ke dalam haji sampai hari kiamat. Disyariatkan umrah, disyariatkan ibadah haji. Sempurnakanlah haji, sempurnakanlah umrah. Maka umrah ini wujud. Dulu orang sangsi tentang hal berkaitan dengan umrah ini. Sampai Nabi memberi pengakuan tentang umrah ini boleh dibuat dia saja luar musim haji. Nabi tunjuk, Nabi berumrah dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rejab. Nabi berumrah, satu masa Nabi nak umrah tiba-tiba tersekat jadi perjanjian Hudaibiyah. Nabi memberi pengiktirafan kepada wujudnya ibadah umrah itu. Maka Nabi kata siapa berumrah dalam bulan puasa, satu umrah, maka pahala dia macam mana haji dengan aku sekali. Maka berlomba-lombalah orang. Kalau iktirafan macam ni tidak diberikan ikhwan, maka umrah akan hilang makna dia. Umrah akan jadi sekali dengan haji, sama ada dia qiran ataupun dia tamattu'. Orang tak akan buat umrah dah. Maka ini semua ikhwatul iman apa yang dibincangkan oleh para ulama kita. Salam Ustaz. Oh, salam Ustaz. Larangan berjalan melintah depan orang solat terpakaikah pada orang yang tawaf dalam Masjidil Haram? Wallahu ta'ala alam. Kata para ulama, di Masjidil Haram ni hampir tak ada larangan. Hampir tak ada. Jadi kalau kita duduk semayang Masjid Haram dalam sah kan, tiba-tiba kawal lintah depan kita, tak salah buat tangan lagu tu. Tak. Dia jadi macam satu tempat yang lana a'maluna walakum a'malukum. Masing-masing pi dengan amalan sendiri. Dan situ tempat tak boleh kata apa dah. Dia duduk rabat atas makam Ibrahim tu, kita duduk pergi dakwah kat dia, sahabat sunnah bukan lagu tu. Dia rabat atas kita, masuk ke bawah toilet lagi.
Kita duk pergi bagi nasihat depan Hajar Al-Aswad tu. Sebab kita orang Islam kena letenya muka kita bilang itu. Tak ada. Jadi tempat tu apa dia? Lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang anda belajar, hampir buat. Semoga Allah Ta'ala terima. Laki masuk ke tu, perempuan masuk ke tu, jangan duk tanya ada apa. Tambah musim haji ni 4 juta. 4 juta nak handle macam mana? 4 juta tu nak pi pada 10 raya tu kan. Nak pi melontak di apa nama jamrah tu 4 juta serentak nak melontak satu jamrah satu masa. Agak-agak batu tu masuk lubang tak? Tak ada. Tambah orang Malaysia punya lontaran kan, orang perempuan dia kena kepit. Ambil embuh macam ni, bila balik nak tak jatuh. Ni jemaah Malaysia punya ajak. Nak sampai apa lubang tu. Kalau setan ada dia gelak ni, mana punya jemaah main ni. Dia terlihat mana punya keluar main ni. Balinlah elok. Dia pakai tudung macam tu, tak nampak ketiak. Tapi kepit juga. Hormat sungguh orang Malaysia ni. Jadi dengan duk ada lubang, kita ukur dengan lubang tu dengan kita, lubang tu nampak kecil dah. Memang kita kata balin jauh macam mana pun balin lah, nak buat apa mana. Memang kena orang ke, kena siapa ke, nasib dia. Nak buat mana, siapa suruh dia duduk depan. Kena. Betul ikhwan. Pengalaman kita boleh tengok zaman-zaman saya dulu, kita kan baling payung hitam tu. Gamaknya dah habis batu 7. Wah, lagi aku boleh baling. Dia ambil payung tu, dia baling. Memang kita tahu payung tu punya duk berlipat api, kena kepala orang. Nampak sebenarnya dia dah geram kat iblis dah. Iblis duk kacau dia betul-betul. Dia geram sungguh. Baling payung hitam tu. Lah korang sikit. Dah dia buat 2 tingkat. Dia buat tu, dia buat ni. Jadi cerita dia apa dia? Cerita dia kita tawah lah macam mana pun. Kita belajar, kita buat cara sunnah. Kita tawah bagi elok-elok 7 pusingan. Tawah nak baca apa, tak payahlah duduk gantung buku tang dada, 1 pusingan buka punya duduk baca. Orang bagi senang, dia pergi cari susah. Masa tu pula pergi dengan bini, nak pegang bini pun takut, pegang tangan pasal ada kain lapik. Jaga-jaga batal wuduk aku sekejap lagi. Batal wuduk pula 4 juta orang. Kalau tandas tu 100 tandas, 4 juta nak pakai. Pergi tandas ambil nombor kan, ambil nombor. Kita kata aku bayar bil telefon pun pakai nombor, tandas pun pakai nombor. Nak buat macam mana? Habis wuduk batal. Zam-zam tu sampai kering tuang dah. Lu tekan awak tak keluar, tendang pun tak keluar juga. Geram dah tu. Wuduk batal. Pasal apa? Pasal pergi pegang tangan bini. Kita tanya kat dia, yang batal tu hang pegang bini orang ke bini hang? Dia kata bini saya. Habis batal kat mana bini hang? Dia kata, awak cakap lagu tu, dia kata. Iyalah kalau batal hang pergi pegang bini orang, ada pasal lah batal. Ni bini hang. Bini hang bayar mas kahwin kat dia. Dia bini hang. Pasal apa batal? Tak batal ke? Tak tahu. Oh, saya kaplah dah ni. Ni dia buat kaplah dah. Ni riak kaplah ni. Saya pun lupa ni berapa pusingan dah ni. Tak apa, jadi kalut kat dalam situ. Tak boleh lah macam tu. Tempat tu kita pergi umrah pun susah nak mendapat haji. Jadi apa dia yang batal? Yang batal lah. Itu Ibn Hazmin kata dalam kitab dia Al-Muhalla. Apa dia kata? Tengah benda yang batal wuduk ni confirm. Semua mazhab sepakat. Kentut. Batal wuduk yang ni jangan duk pergi kata khilaf pula. Yang ni memang confirm batal. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, batal, keluar angin ni batal. Tapi nak buat apa nak? Tengah duk tawak. 1 pusingan seronok dah. Tapi terlupa masa nak main Mekah tu dah makan nangka. Campur nangka, campur cempedak sikit. Sedap, terlupa. Jadi lepas 3 hari dia buat angin dalam perut. Sampai saya, apa pasal ni teringat makan nangka?
Jadi duk tawaf pun duk terpedor. Angin nak keluar, duk terpedor. Dah terlompat dah. Kata awak terlompat haji bawah saya ke? Dah angin. Dapat 3 pusingan angin tu keluar. Allah, dia kata 3 pusingan dah lagi 4 macam mana? Apa kata Ibn Hazmin? Tawaflah lagi 4 pusingan walaupun tak ada wuduk, sah tawaf itu. Nak kata apa? Ibn Hazmin ulama hadis terkenal. Cuma mulakan tawaf dengan ada wuduk. Mulakan. Tak ada. Tak payah. Ada batal 3 pusingan batal. Ada 4, 5, 6 batal wuduk. Yang 4, 5, 6, 7 tawaf tak ada wuduk. Kerana dia kata yajuzu tafa, diharuskan tawaf dalam keadaan bighair tuhur, dalam keadaan tak ada wuduk. Benda tu ada. Cuma kita ni duk belajar di Malaysia ni tak leh. Jaga. Dia ugut kita. Kita muka jadi kecut. Jaga, dia kata. Kalau satu pusingan tak ada wuduk pergi tawaf, tawaf tu tak sah. Bila tawaf tak sah, sa'i dianggap tak sah. Bila tak sah sa'i, cukok dianggap tak sah, balik dalam ihram. Alamak, dia ugut kita macam tu. Jaga baik-baik. Balik dalam ihram. Bermakna selama kita pakai baju biasa, berdosa. Kita sentuh bini, berdosa. Jaga baik-baik. Nak selesai ihram tu kena pergi sana, jaga baik-baik. Kita kata, labu oi. Janganlah duk kejut orang metara tu. Bacalah Ibn Hazmin, duk ada 13 jilid kitab dia. Buka bab haji. Dia kata, tidak disyaratkan tawaf itu berwuduk. Tak ada syarat. Cuma mula tawaf dengan ada wuduk. Lepas tu nak jadi apa jadi ya? Kalau macam tu para ulama bagi keselesaan kepada kita, kita ambil. Kita ambil. Tapi ada orang, saya tak boleh 3 juta ke 4 juta, saya nak pi pancok juga. Pi ya. Tunggu pancok daripada lohok masuk asak sampai masuk maghrib, nombor kita tak main lagi. Depa ni berak batu ke apa gaduk dalam tu tak keluar-keluar. Iyalah. 4 juta punya duk dah. Habis macam mana? Baru nak pergi tabung haji, tanya ni saya lagu mana, apa dah masuk isyak dah. Orang duduk kena nasi berani dah, hang tak lepas lagi tawak. Ambil lah kemudahan. Jadi kerana tu bila kita belajar bab haji, jangan belajar di atas satu aliran. Belajar di atas banyak pandangan para ulama. Banyak pandangan para ulama. Kalau kes macam tu, dia tayamum tak boleh. Jalan keluar. Nak pergi bilik air tak boleh. Dia tayamum boleh. Boleh? Dia nak tayamum boleh. Tapi tak tayamum pun tak apa. Nanti tayamum timbul pula masalah. Tapi nak solat sunat tawaf, kena ada wuduk kan? Ya. So, tayamum juga. Boleh. Dan kalau time tu nak solat tanpa wuduk pun boleh. Ada hadis Imam Muslim. Nabi membenarkan sahabat solat tanpa wuduk dalam kes yang darurat lagu tu. Ini darurat lah. 4 juta nak keluar dah tak boleh. Kalau balik hotel lain bab lah kan. Ini kita nak pergi tandas jauh, ni tong zam-zam dengan kita pun dah kosong, mineral hak kecil tu pun tak bawa. Kalau kita percaya kan, manusia ni semua mereka mesti berjalan kan, mereka berjalan kaki main masjid, mesti debu tanah kena baju mereka, tampak belakang kawan tu pam, mesti ada debu punya, tampak pak, botol muka satu, botol tangan satu, tayamum, jalan lah. Kalau kita percaya kan, silakan, boleh. Tayamum itu menggantikan ayak ketika ayak tak ada ataupun ayak tak boleh digunakan. Tapi kalau tak ada ayak, boleh juga sembahyang tanpa wuduk. Ini dianggap kes-kes yang janggai-janggai lagu ni. Boleh juga. Yang akhir sekali, zaman siapakah tanda titik baris sabdu dilakukan? Yang pasti bukan di zaman Nabi, untuk mengumpul menulis ayat-ayat Allah pun. Wallahu ta'ala alam. Zaman siapakah ni baris-baris Quran disebut, ditulis balik. Kalau tanya saya katakan baris kepada Quran telah wujud sejak Quran diturunkan. Kerana dalam dunia ni
bahasa yang ada harakat, cuma bahasa Arab saja. A, I, U, Ban, Bin, Bun, syaddah, bahasa Arab. Apabila disebut, maka sabdu telah wujud pada sebutan, cuma belum nampak pada tulisan. Tapi dia wujud. Benda tu wujud. Zaman Nabi dah orang baca Bismillahi, Bismillahi, bagi mati, bagi bawah, bagi atas. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Bila sebut ar-Rahman, telah ada syaddah, telah wujud. Cumanya bijaksana siapa yang pergi tulis tu. Itu saja. Kebijaksanaan menulis ini, kita kata ketika Nabi menulis surat, Nabi menghantar surat kepada Azimur Rom, kepada Raja Rom, Nabi minta orang menulis. Mereka telah menulis dengan alif, dengan waw, dengan ba, dengan huruf-huruf ni semua. Tapi mungkin antum biasa tengok tak doktor punya tulisan, macam cacing kerawit. Tapi kawan tu boleh baca, tak silap ubat. Tu dia tarik panjang, dia tarik pendek, kita kata doktor ni tak cukup tidur ke apa. Yang nak bagi ubat kat kita tu, dia tengok doktor punya tulis, dia bagi ubat tak silap. Ubat sakit perut, kita tak dapat ubat kudir buta, dapat ubat sakit perut juga. Macam mana dia boleh faham? Dia tu tarik satu aja, dia tahu. Macam itulah tulisan ni pada zaman Nabi dulu. Kenapa dia mubarak? Kerana masalah orang bukan Arab nak baca. Bukan masalah pada orang Arab. Orang Arab tak ada had. Dia boleh hidup sampai hari ni sabdu, tak ada. Macam kita tengok kita Arab kan. Kita Arab mana ada baris. Tapi kenapa kita tahu? Pasal kita belajar bahasa dia, grammar dia kita belajar, kita boleh baca. Kalau Quran tu, dia mai. Baris atas tak ada, baris bawah tak ada. Dia tulis Arab seketul-seketul aja. Kacau kita nak baca. Tapi kalau kita belajar grammar dia, kita tahu. Jadi problem dia, nak bubuh baris ni, problem pada orang ajam. Maka inilah yang berlaku. Dikatakan pada zaman yang agak, moden sikit, pada zaman Ali bertemu dengan Abu Hasan Ad-Du'ali. Abu Hasan Ad-Du'ali seorang pakar nahu yang ada pada zaman Ali, meminta dia menahukan, memberi baris supaya orang ajam boleh baca, bukan kerana orang Arab, kerana orang ajam. Maka bila sampai lepas daripada zaman Ali, zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ini ada dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibn Kathir, maka dia lebih memodernkan lagi supaya orang ajam boleh membaca kitab-kitab Arab. Lebih-lebih orang ajam yang tak boleh bahasa Arab tapi dia nak baca Quran, maka diperlukan tempat yang ada sabdu, kena dinyatakan sabdu dia dalam tulisan. Maka dia telah mengemaskinikan dari segi pendidikan tulisan Arab ini. Kalau orang kata kenapa Nabi tak buat, nak buat apa Nabi duduk dengan orang Arab? Bukan ada orang Jawa masa tu. Sampai nak kena tulis, biasa dah Quran ditulis, dan mereka boleh beza di antara ba dengan ta, nun dengan ba. Dia tahu huruf tu, dia tahu. Tarik panjang aja dia tahu, sin ke shin ke dia tahu. Buat macam karipak bulat lagu tu kembung aja dia tahu, sad ke dad ke dia tahu. Kata dia bercakap, bila dia bercakap keluar baris, dia bercakap keluar makhraj, dia tahulah. Maka yang problemnya kita orang ajam. Maka di zaman Ali, Abu Hasan Ad-Du'ali buat kerja ni, dan di zaman selepas itu Hajjaj bin bin Yusuf As-Saqafi, walaupun dia garang sikit tapi dia telah menyumbang ke arah tulisan-tulisan ini sampailah zaman kemudian-kemudiannya. Antum boleh baca Bidayah wa Nihayah, dalam bab tulisan tu Ibnu Katsir terang dengan panjang lebar. Wallahu ta'ala alam ikhwan. Semoga Allah Ta'ala memberkati apa yang kita belajar ni. Semoga Allah memberi kepada kita cahaya iman, cahaya agama, dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu alaihi